Cikgu rasa lain tak apa molek ni pagi ni. Tapi tak apalah, kita teruskan. Boleh dengarkan suara cikgu? Okay, Assalamualaikum. Cikgu rasa lain tak berapa molek lah sebab cuaca pun tak apa molek pagi ni. Boleh dengar jelas tak suara cikgu? Boleh cikgu. Boleh ke? Boleh ha? Okey. So kita habiskan hari ni untuk ke jadual berkala unsur Jadual soalan last. Cikgu rasa soalan ni lah. Okey, soalannya. Okey, yang ni kita dah bincang dah semua. Okey, so kita continue soalan akhir sekali iaitu soalan modul jadual berkala unsur. So soalannya, nyatakan bagaimana unsur kumpulan satu disimpan dalam makmal. Okey, dan berikan satu sebab. Okey, apa yang perlu tahu tentang unsur kumpulan satu ni? Unsur kumpulan satu adalah logam. Nama dia logam alkali. Dan logam alkali ni dia sangat reaktif. Okey, sangat reaktif. Okey, dia senang untuk bertindak balas. Okey. Jadi sebab itulah bila kita buat eksperimen dalam makmal, awak ambil hanya sepotong kecil saja. Okey, logam alkali ni untuk kita letak dalam air. Okey, sikit je. Itu pun kita akan nampak dia bergerak di atas permukaan air. Oleh kerana dia sangat reaktif, maka dia boleh react. Okey, dia boleh react dengan udara dan air. Okey, ataupun boleh react dalam udara ni kita ada oksigen. Boleh react dengan O2 dan air dalam udara. Okey, sebab itulah kalau dalam makmal, unsur kumpulan satu ini dia disimpan dalam minyak parafin. Parafin. Dan kalau awak ingat lagi, kita buat eksperimen ini selepas kita potong unsur kumpulan satu, maka kita kena keringkan dia di atas kertas turas. Sebab dia berminyak. Minyak tu adalah minyak parafin. Kenapa kita simpan? Okey, kita simpan dalam minyak parafin. Kenapa kita simpan di dalam minyak parafin? Sebab kita nak mengelakkan okey, unsur ini daripada terdedah ataupun bertindak balas. Okey, terdedah ataupun kita boleh kata daripada tindak balas air ataupun oksigen dalam udara. Sebab udara ada air, udara oksigen. Jadi bila kita simpan dalam minyak parafin, dia nak protek unsur kumpulan satu tu daripada terkena air, daripada terkena oksigen. Maknanya nak menghalang lah daripada ia bertindak balas. Serupa juga, katakanlah kita ada pagar besi kan, pagar. Okay, ataupun kita ada besi. Okey, kita ada besi ni. Pagar besi lah. Okey. Pagar besi tu kalau main hujan panas lama-lama pagar besi tu akan berkarat. Jadi macam mana kita nak suruh pagar besi tidak berkarat, kita kena sapu lah. Cara dia kita sapu grease. Grease ataupun sapu cat. Tujuan sapu grease ataupun sapu cat ni untuk terkena air dengan oksigen. Sebab air dengan oksigen ini menyebabkan besi itu teroksida. Okey, di mana atom besi akan melepaskan elektron membentuk ion Fe2+, dan lama-lama besi itu akan jadi nipih. Okey, itu proses pengaratan. Sini pun sama. Tapi oleh kali ni dia sangat reaktif, dia tidak lama. Hak ni lambat. Kalau kita letak pagar besi tu mungkin 2-3 bulan baru kita nampak dia akan jadi berkarat. Kalau kita tidak cat dia. Okey, tetapi kalau logam alkali kena saja oksigen, kena saja air, dia terus bertindak balas. Okey, sebab itulah dia disimpan dalam minyak parafin. Okey.
So, kita pergi kepada soalan yang kedua ataupun soalan akhir sekali bagi modul ini, iaitu unsur kumpulan satu. Cikgu pun tak tahulah soalan macam ni boleh ada lagi ke tidak dalam SPM. Sebab kalau soalan ini dalam KBSM, dia panggil sintesis. Soalan sintesis. Soalan sintesis ini ada dalam soalan KBSM. Tetapi untuk KSSM sintesis ni tak ada dah. Dia tukar kepada soalan mereka cipta. Okay, mereka cipta. Okay, tapi tak apalah. Oleh kerana dalam modul ini ada soalan ini, maka kita bincang juga. Okay, sebab kita pun tak tahu kan. Sebab soalan belum lagi keluar, so kita tak boleh nak agak soalan tu macam mana. Okay, menggunakan contoh unsur kumpulan satu. Dia kata unsur kumpulan satu bertindak balas dengan air, membentuk larutan beralkali ni lah. Kaedah bertindak balas dengan air. So, menggunakan contoh unsur kumpulan satu. Okey, kita pun garis. Dia kata menggunakan contoh unsur kumpulan satu. Mana unsur kumpulan satu? Kita ada lithium, kita ada natrium, kita ada kalium. Ini contoh unsur kumpulan satu. Huraikan satu eksperimen untuk membuktikan pernyataan di atas. Pernyataan di atas apa dia? Bertindak balas dengan air. So, huraian anda hendaklah mengandungi radas tambahan, prosedur, pemerhatian dan juga persamaan kimia. So, kita pun recall balik apa yang kita dah buat dalam makmal. Okey, apa yang kita dah buat dalam makmal. Okey, so kita tengok dalam makmal. So, dalam makmal kita buat eksperimen ini di mana kita ambil besin. Okey, besin. Dalam besin itu kita letak air. Betul tak? Diberi dalam piring petri ni kan, awak di unsur kumpulan satu. Okey, banyak unsur kumpulan satu. Jadi awak ambil jubin putih. Ni jubin putih kan. Kita recall balik yang kita buat jubin putih. Jadi awak ambil, awak mari letak atas jubin putih. Ambil, awak mari letak atas jubin putih. Guna apa? Guna forceps. Forceps Okey. Lepas tu bila dia berada di atas jubin putih, maka kita buat gana. Sebab dia besar tu. Maka kita potong dia. Kerak dia biar dia kecil. Kita potong. Potong guna apa? Guna pisau. Okey. Lepas tu kita ada kertas turas. Kertas turas. Nak buat apa kertas turas? Okey, sebab kita ambil kecil ni, kita nak keringkan. Lepas tu barulah kita ambil ni, buat masuk dalam air. Tu eksperimen itu. Jadi, mula-mula kita buat mungkin dengan lithium. Lepas tu kita repeat pula dengan natrium. Kemudian kita repeat dia dengan kalium. Okey, ni eksperimen ini. Jadi, step yang pertama, dia nak suruh buat apa dia dalam soalan ni? Dia suruh awak nyatakan radas dan bahan. Okey, so kita pun tulislah radas dan bahan kita apa dia. So, radas dan bahan. Kalau kita nak asin pun boleh, kita tak asin pun boleh. Okey, so radas dan bahan. Awak kena ingat, bahan ni adalah lepas kita guna tu dia tak ada dah. Contoh kita ada lithium. Kita ada natrium. Okey. Lepas pada tu kita ada kalium. Okey. Lepas pada tu kita ada air. Betul tak? Lepas tu, ni kertas turas pun lepas kita guna kita buai dah. Kertas turas. Gitu. Lepas tu kalau kita nak tahu dia alkali ke tidak, kita kena ada penunjuk. Penunjuk tu sama ada kita nak guna phenolphthalein ataupun kita nak guna kertas litmus merah. Okey, mana-mana boleh. Okey, kalau phenolphthalein kita drop jadalan ni. Kalau kertas litmus kita celup nanti. Okey, so kata kalau nak guna kertas litmus, letak kertas litmus. Okey, selesai untuk bahan. Lepas tu kita nak senarai untuk hasil pula. Untuk radas pula. Radas ini
bila kita lepas guna, kita boleh basuh, sipir balik. Okey. So pertama kita perlu ada bika. Sebab kita nak bubuh air dalam bika. Okey, lepas pada tu kita ada apa dia ni? Kita kena ada forceps. Forceps ni untuk apa dia? Untuk kita ambil. Okey, ambil kita tak boleh nak ambil ni tangan. Unsur kumpulan satu ni bukan kata kita nak buat eksperimen macam awak guna magnesium apa semua tu boleh ambil dengan tangan. Unsur kumpulan satu tak boleh. So kita kena ambil guna forceps. Lepas tu letak atas apa? Atas jubin putih. Okey, lepas tu potong dengan apa? Potong dengan pisau. Lepas tu kita letak atas kertas turah. Kertas turah kita buang. Okey, so letak di bawah bahan. Okey, lepas pisau apa dia lagi? Apa dia lagi? Apa dia lagi kat sini? Bika, forceps, jubin putih, pisau. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ha? Ada lagi tak? Tak ada dah? Senyap sunyi hari ni. Tak ada dah kan? So bila tak ada, kita start dengan apa dia pula dia kata yang kedua. Yang kedua dia kata prosedur eksperimen. So kita start dengan prosedur. Okay, prosedur. Satu ke apa dia. So kita pun tengoklah. Okay, katakanlah satu, kita nak isi air dalam bika. Nombor satu. Nombor dua, kita letak. Okay, kita ambil unsur kumpulan satu tak tajubin, lepas tu potong. Lepas potong, kita bersih. Lepas bersih, kita letak atas air. Lepas tu 5, kita rekod. Kan, pemerhatian. Kemudian kita ulang. Sebab mula-mula kita guna lithium. Lepas tu kita ulang dengan natrium dan kalium. So kita pun nak tulislah prosedur dia. Prosedur pertama katakanlah kita nak masukkan air ke dalam besin. So kita katakanlah okey, oleh kerana ini laporan, so kita katakan air. Okey, air dimasukkan ke dalam bika. Kita guna bika kan? Bika sebanyak mana? Sehingga separuh penuh contohnya. Sehingga separuh penuh. Okey, selesai step yang pertama. Step yang kedua kita tekan apa dia? Kita ambil kan? Okey, ambil lithium. Okey. Ataupun kita kata potonglah. Okey, potong. So, lithium dipotong kecil di atas jubin putih. Okay. Lepas tu, yang ketiga, kita nak kata keringkan. Okey, lepas tu, kita nak buat ke dia ni? Okey. Lithium dikeringkan. Okey. Di atas kertas turas. Kering. Lepas pada tu yang keempat, kita letakkan. Okey. Lithium diletakkan ke dalam air di dalam bika. Okey, kalau nak tambah lagi, menggunakan forceps. Bika dengan menggunakan forceps. Selesai nombor 4. Nombor 5, kita ambil ayat ni. Okey, so kita kata pemerhatian direkodkan. Okey, step nombor ni kita nak ulang. Okey, ulang langkah 1 hingga 5 dengan menggunakan Na dan K. Okey, selesailah. Okey, selesailah dia punya prosedur. Okey, so kita tengok seterusnya. Seterusnya dia nak apa dia?
Okey, pemerhatian. So kita pun buatlah pemerhatian. Pemerhatian ni lebih senang kita buat dalam jadual. So kita buatlah jadual. Okey, jadual. Kita ada unsur kumpulan 1. Lepas tu kita ada pemerhatian. Okey, so kita pun boleh buat kat sini. Lithium. So kita kata apa dia? Lithium. So kita boleh recall balik. Kalau kita belajar unsur kumpulan 1. So kita royak, bergeraklah perlahan di atas permukaan air. Okay. Lepas tu larutan. Okey, cikgu lupa tadi. Okey, lupa. Lupa kat mana? Sebab kita nak uji dengan kertas litmus ni. Okey, lepas tu kita letak lithium ni kan. Step yang kelima ni. Step yang kelima ke apa dia? Okey. Kertas litmus merah dicelup ke dalam larutan. Okey. Lepas tu celup dalam larutan, pemerhatian direkodkan step yang step yang ke-6 dah. Ni step yang ke-7. Jadi ulang step 1 hingga 6. Sebab ni kan cikgu kata lithium diletakkan ke dalam air di dalam bikar dengan menggunakan forceps. Lepas tu pemerhatian direkodkan. Sebab dia nak uji alkali tu. Kalau kita tak celup kertas litmus, maknanya kita tak boleh kertas litmus merah. Okey, kita tak boleh nak ujilah alkali tersebut. Jadi kita kena letak kertas litmus merah. Jadi sebab tu kita kena ada step yang kelima. Kertas litmus merah dicelup ke dalam larutan. Okey, lepas tu pemerhatian direkodkan. Okey, jadi bila ada kertas litmus ini barulah kita boleh menunjukkan bahawasanya larutan yang terhasil itu bersifat alkali. Seperti dengan pernyataan dia lah. Pernyataan dia kata bertindak balas dengan air untuk membentuk larutan alkali. Macam mana kita nak tahu alkali? Okey, menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Okey, so kat sini kita boleh buat lagi lah di atas permukaan air. So, larutan yang terhasil menukarkan kertas litmus merah ke biru. Merah ke biru. Okey, ni selesai untuk yang pertama. So buat yang kedua pula. Yang kedua awak uji dengan natrium. So kalau lithium ini, kalau lithium ini dia bergerak perlahan, maka kita boleh katalah natrium. So natrium kita boleh kata bergerak cergas di atas permukaan air. Yang lain tu serupa. Lepas tu kita boleh kata kalium pula. Kalau natrium bergerak cergas, maka kalium bergerak lebih cergas di atas permukaan air. Lepas tu larutan yang terhasil menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Kod lain tu sama. Sifat kimia dia sama. Kenapa sifat kimia dia sama? Sebab dia mempunyai elektrovalen yang sama ataupun sebab ia berada di kumpulan yang sama. Okey. Boleh Boleh. Okey. Lepas pada tu akhir sekali dia minta awak tulis persamaan kimia. Persamaan kimia. Okey. Persamaan kimia kita boleh kata kalau lithium kita campur dengan air H2O, hasilnya adalah lithium hidroksida dengan gas hidrogen. So balance letak 2, letak 2, letak 2 kan. Okey. Kemudian kalau natrium pun sama. Na kalau masuk dalam air dia hasilkan NaOH plus H2. Balance letak 2, letak 2, letak 2. Dan kalau kita ambil kalium kita masukkan dalam air, hasilnya adalah KOH plus H2. Okey, letak 2, letak 2, letak 2. Maknanya kat sini, semua menghasilkan OH.
That's why lah kita kata, okay, unsur kumpulan satu ini adalah logam alkali. Okay, kenapa kita kata logam alkali? Sebab bila dia react dengan air, dia menghasilkan larutan beralkali. So, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Ada. Okay, boleh faham ke tu? Boleh. Okay, so bila boleh kita nak pergi kepada tajuk yang kedua hari ini. Sekejap ya.